Baik, sebelum ini Kementerian Kesihatan mengeluarkan larangan kepada pengembara dari 26 negara yang dikenal pasti telah melaporkan penularan varian Omicron daripada menyertai gelembung pelancongan Langkawi GPL. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pengembara dari negara berkenaan atau mempunyai sejarah perjalanan ke negara tersebut dalam tempoh 14 hari juga tidak dibenarkan untuk menyertai GPL. Sudah pasti KKM sentiasa memantau laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan negara lain berkaitan perkembangan Omicron varian baru COVID-19 ini. Apa yang kita tahu setakat ini adalah varian baru ini lebih cepat menular berbanding varian Delta sebelum ini. Bagaimanapun kajian lanjut masih dijalankan terutamanya tahap keberkesanan terhadap vaksin COVID-19 dan tahap komplikasinya. Untuk memahami lebih lanjut, kita bersama pakar virologi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Chi Hui Yi. Prof, boleh dengar saya Prof? Selamat tengah hari. Boleh dengar? Baik Prof. Selamat tengah hari. Kes pertama positif varian Omicron dikesan di Malaysia. Apa perlu kita faham mengenai tahap keberjangkitan pertama, kesan sama ada gejala buruk ataupun tidak dan juga komplikasinya Prof? Yang ni kita perlu data lagi lah. Pada masa ini macam seperti yang dicakap oleh YB Khairi, penyelidikan masih dijalankan. Jadi kita perlu mengumpul lebih banyak data untuk memastikan adakah varian ini lebih cepat untuk menular atau menyebabkan simptom yang lebih teruk. Prof, langkah untuk kita membendung supaya tidak dijangkiti dalam komuniti, bagaimana agaknya bagi pandangan Prof sendiri? Ya, kita semua ni ada resiko, terutamanya orang yang tidak mematuhi SOP lah, seperti yang disarankan oleh YB Khairi. Kita kena sentiasa memakai pelitup muka atau pakai pelitup muka dengan tepat. Ramai di kalangan kita ni tidak memakai dengan pelitup muka dengan tepatnya. Lagipun ada orang dia berkumpul. Jadi ini kita kena berhati-hati, kita kena kerap cuci tangan, juga untuk elak pengumpulan di tempat yang pengudaraannya kurang baik dan jagakan penjarakan sosial. Baik Prof, kata daripada Khairi Jamaluddin sebentar tadi, kes ini sudah lengkap divaksin, tidak bergejala namun dijangkiti dengan varian ini. Apa boleh kita faham dan juga jaminan tahap keselamatan mereka yang sudah pun divaksin ini Prof? Uh, Dekat varian lain, kita pun terdapat ada jangkitan lah semasa kita dapat Delta ke Alpha. Sebab vaksin yang sekarang ada dekat market tu hanya untuk boleh mengurangkan masuk hospital atau simptom yang serius atau kematian. Tetapi dia tidak boleh mencegah daripada kita mendapat jangkitan. Baik Prof, kita banyak bercakap mengenai mereka yang berisiko dijangkiti dengan COVID-19 sebelum ini. Mereka ini adalah yang mempunyai penyakit komorbid, begitu juga dengan warga emas. Jadi pada pandangan Prof ni melihat kepada mungkin ada data-data walaupun sedikit cuma mungkin dapat kongsikan dengan kita semua. Adakah risikonya masih lagi kepada individu-individu yang sama untuk dijangkiti dengan COVID-19 ini Prof? Tidak, sekarang ni menurut data yang kita ada, dia memang akan menjangkiti orang sihat. Tak semestinya orang yang berisiko tinggi. Baik Prof, adakah mereka yang sudah pun dijangkiti sebelum ini masih berisiko untuk dijangkiti dengan varian Omicron ini Prof? Ya, menurut data yang terhad, ia menunjukkan terdapat risiko dijangkiti semula. Reinfection, kita kata. Baik Prof, kita melihat kepada perkembangan VTL sebagai contohnya usaha daripada kerajaan Malaysia dan juga Singapura melalui perjalanan darat dan juga udara vaccinated travel lane itu. Singapura mengesahkan 2 kes positif varian Omicron walaupun ia belum berlaku penularannya dalam komuniti. Adakah wajar untuk kita melaksanakan kuarantin kepada pengembara dari republik itu menerusi VTL ini Prof? Okey, daripada pendapat saya tidak perlu laksanakan kuarantin kepada pengembara dari Singapura pada masa sekarang sebab tak ada penularan tempatan yang dikesan. Tetapi kita perlu menegas kepada pengembara dari Singapura mesti mematuhi SOP yang sedia ada. Dan kita nak bercakap juga mengenai gelembung pelancongan Langkawi GPL ini. Kita tahu inisiatif daripada GPL ini tidak mengenakan sebarang kuarantin untuk mereka yang tiba ke Langkawi. Jadi bagaimana Prof? Adakah kerajaan perlu mengkaji semula, perlu meneliti semula kerana kita tahu sudah pun dikesan varian yang membimbangkan VOC, varian Omicron ini di dalam Malaysia ini? Apa yang kita perlu buat adalah untuk tengok dia punya travel history daripada penggembara dari negara lain. Yang ni yang paling penting. Kalau katakan kita ni semua penduduk tempatan,
As long kita mematuhi SOP itu sudah memadai. Baik Prof, mungkin harapan dan juga saranan daripada Prof sendiri untuk kita memastikan kita bebas daripada risiko mendapat jangkitan COVID-19 dan juga secara khususnya kepada varian Omicron ini Prof. Pada pendapat saya, kalau rakyat kita boleh mematuhi 100%, ini saya perlu menegas 100% SOP yang disarankan oleh WHO selama katakanlah 2 hingga 4 minggu, saya pasti virus ni tidak dapat disebarkan. Sebab virus dia perlu mencarikan sel atau seseorang yang dia boleh memasuki, lepas tu dia akan mereplikasi. So kalau virus tidak dapat membiak, maka kita boleh memutuskan rantaian jangkitan dan juga tidak akan terjadi mutasi-mutasi baru.